video. Dan pula komputer saya bercakap dengan saya ni. Okey. Okey, alhamdulillah saya gembiralah dapat tengok semua Allah. Kamal pun gembira tengok Classmate dia lama tak tengok muka kan. Alhamdulillah. InsyaAllah first thing first, sorry saya lambat mula tadi. Dan after this, saya cuba habiskan our session ni as fast as possible. Kalau boleh kita tak nak sambung yang kedua. Tapi kita tengok macam mana. So what are the agenda for today? InsyaAllah saya nak dengar feedback daripada you guys. Macam mana projek CIP you all. Kemudian, suka Atika dapat kawan dia. Aruni, how are you? Today you have to open your ni Okay. And saya akan tanya feedback apa perkembangan you all punya CIP project. Ada masalah atau anything you can just share with me. Yeah, share with all of us. Mungkin saya tak ada penyelesaian ni, mungkin kawan-kawan awak ada penyelesaian. That is first. Kemudian selepas saya dengar apa you punya updates, kita akan buat saya akan share with you guys in terms of a good website, effective website punya notes. Ya, apa ciri-ciri website yang bagus. Okay, itu untuk cover on CIP lah. And then secondly, saya kalau boleh saya nak setiap seorang kalau boleh lah, saya nak tahu progress dalam you punya wix.com individual. Saya nak tengok kalau boleh share lah. Kalau boleh. Kalau ada pula tiba-tiba lagi kan. Doktor, internet saya tak boleh fungsi tiba-tiba kan. Saya tak nak tu. Saya just nak tahu dah main belum dengan Wix. Sebabnya you need to play around with Wix so that then only you can consult dengan you punya company sebenarnya. And then on Google Digital Garage, saya pun kalau boleh saya nak tengok semua orang dah register. At least. Kalau tak, kita buat sama-sama sekejap lagi. And then towards the end of today's session, saya akan saya harap you all semua dah tengok video saya minggu lepas tentang Google. Okay. I hope that one is dah cover everything. Kalau ada apa-apa nak tanya pasal Google Explore tu, apa benda Google punya features dan sebagainya, you boleh tanya. Dan saya will end up today's class atau today's lab dengan I will tell you the short story of Alibaba.com. Siapa dia Alibaba? Siapa Jack Ma? I will give you some introduction on that note. Okay. So kalau boleh saya nak tahu sekarang, sambil-sambil tu nak makan ke nak minum sila. Tadi bagus tadi siapa minum dia. Saya pun ada kopok. Okay. Any feedback, any cerita daripada tentang CIP project from each of the group? Please, siapa boleh mula? Oh, anak teruna 2 orang ni tak ada ni. Dapat detect dah anak teruna 2 orang tak ada. Okey. Okey, ada siapa nak cerita? Dah besar kan boleh volunteer ni. Doktor. Ya saya Kamal. Yang saya dah tengok dah video doktor itu yang doktor kata kita orang teruna 4 orang ni tak update. No, tapi dah update. Okey. Tapi dah update tapi yang dekat dalam Facebook punya. Okey. Saya thank you very much. Kumpulan daripada kumpulan apa nama kumpulannya saya lupa dah. Kita design. Okey betul. Cooperation which is very good. You main cooperation tu. Tu saya dengar pun bagus budak-budak ni. Ya. Main saham. Betul, bagus. So thank you for updating that. Dan juga dah buat pilihan company kan. Which is good. So any progress? Apa yang dah buat surat-surat semua dah dapat ke? Abangku, selamat datang. Mau sebut nama kau?
Okey. Ada progress nak share? Share dengan kawan-kawan semua. Kamal ataupun Amirul ataupun Ungku. Apa perkembangan, apa yang you all dah buat dalam seminggu hari tu? Selain daripada update form, Google Form tu. Kalau daripada update company tu, kita orang dah buatkan surat lah nak approach dengan company yang kita orang nak pilih tu kan. So diorang agree lah. So dah proceed with the letter semualah. So dah ada setting nak bila nak discuss tentang apa company nak. Yang tu belum lagi, maksudnya nak discuss apa yang nak letak dalam website tu belum lagi lah dengan pihak company satu lagi tu. Bila Cuma kan? kalau daripada plannya mungkin minggu ni Khamis atau Jumaat lah. Khamis Jumaat. Esok atau lusa lah. Dah ada list down apa-apa. Saya makan siapa nak makan makan sekali. Ada list down apa-apa yang nak ditanya? List down tu belum, cuma macam adalah idea sikit-sikit tu apa yang nak diletak. Cuma saya tak tahu macam benda tu boleh ke nak buat berdasarkan dengan misalnya contohlah saya plan nak buat macam customer boleh beli direct pada website tu. Maksudnya urusan untuk pembayaran tu semua saya tak sure kami boleh buat ke tak mampu boleh buat lagi kat website. Okay. Very good question. Okay. Kalau company itu minta untuk ada kita panggil ni e-commerce punya features. You akan cakap dengan dia, kita boleh adakan bentuk tu tapi sebabnya untuk adakan features tersebut dalam website, you mungkin perlukan dia punya credit card and so on and so forth. So you cakap any element of e-commerce, maknanya ada, sebelum tu saya lupa bagi tahu apa beza e-commerce dengan e-marketing? Commerce ni dia ada transaction. Yang you all beli kat Shopee, you all beli dekat Lazada, itu adalah e-commerce sebab ada transaction. Ada jual beli. Tapi kalau elemen untuk macam saya suruh you all buat sekarang ni hanya untuk lebih kepada e-marketing. Maknanya dia hanya you all buatkan dia punya website tu untuk visiblekan dia punya company. Perniagaan dia nampak. Jadi kalau untuk e-commerce tu you all cakap kat dia selepas daripada you all habis semester ni, selepas bulan 1 nanti, kalau dia nak adakan features tersebut, dia boleh consult saya terus. Okay? Sebabnya nanti kalau you all nak buatkan untuk elemen e-commerce nanti, kesian kamu. It will take some time. Pasal nak ada credit card dia lah, nak ada account dia lah. Banyak cerita. Jadi you all cakap dengan company tersebut, untuk e-commerce features, berhubung dengan Dr. Farid selepas daripada projek ni. Tapi kalau you all nak adakan dalam, kata untuk ordering, masuk ke dalam WhatsApp. Ataupun untuk dia ada letakkan dia punya, masuk ke email dia. Untuk dia boleh buat order. Bukan buat payment, buat order saja. Itu boleh. Tapi kalau nak ada pembayaran sebagainya tu, nanti you guys have to take responsibility, nanti payah nanti. Okay? Very good question, Amirul. Okay. Mak kau. Hilang aku. Okay. Ada soalan lain? Any other progress? So hopefully Mirul boleh buat online discussion dengan dengan your punya client dalam minggu ni lah. Okay. So meantime, apa yang you all semua ada dalam otak, ini untuk kumpulan lain juga Kalau boleh list down. Apa nak tanya? And masa yang saya macam tadi saya lambat tadi kan, sepatutnya lah saya tak nak sebut. Sepatutnya dalam masa 1 jam tu you all boleh adakan discussion you all sendiri. Your group discussion. Guna waktu yang sama dengan lab. Sebabnya saya pun pernah jadi student. Kalau waktu selain daripada waktu lab tu macam
letihnya nak jumpa muka-muka korang ni. Kan? So kalau boleh, okay, this is my advice lah. Saya tak nak sebut, tapi saya kata biar tengok budak-budak ni buat tak. Sebenarnya saya ada sebut dalam one of the class saya ada sebut. Gunakan masa yang saya sebelum 15 minit ke 20 minit ke, use that time sebab you all dah ada dalam grup ni. So kawan-kawan grup you tak boleh nak lari dah. So dia datang untuk lab saya. Kan? So kalau boleh, gunakan waktu lab ni untuk minggu depan ke minggu akan datang ke, guna waktu lab tu untuk you buat discussion sendiri. For group discussion. Sebabnya kan waktu selain daripada waktu lab yang ada ni, kadang-kadang ada je yang kata, aku nak pergi beli goreng pisang lah, aku nak pergi ni lah. Okay. So that is my advice. Use the time yang kita ada ni untuk discuss group. Katalah kejap lagi saya habis awal. Kawan-kawan juga tak boleh lari dah. Yang mana selalu hilang tu, cakap waktu tu lah. Kalau lepas Dr. Farid punya tu, kita discuss kejap. Online, discuss. So it's a correct time untuk you all catch your friend yang selalu hilang. Saya tak kata you all hilang. Saya cakap bagi advice. Okay, good progress. Hopefully this week you guys boleh settle that. Bagi kumpulan lain, kumpulan lain, janganlah seribu bahasa. Ya Ifrah. Kami daripada tim design. So tadi kami dah tadi masa tunggu doktor, kami dah buat storyboard untuk website kami. Okay. Lepas tu, tapi dah buat apa, kami tak jumpa lagi storyboard. Dah buat macam mana you all buat kalau belum jumpa dengan company? Dia macam ni, sebab owner tu dia kata design dulu, lepas tu nanti bila dah design tunjuk dekat dia. Bila tunjuk kat dia, nanti bila kalau ada apa-apa pertambahan ke atau dia nak edit apa-apa, so kita edit. Okay. Company you apa tadi saya lupa. Chocoja double topping. Okay. Okay, good. So dah siap storyboard? In progress. Belum kan? Kalau dah submit saya tak buat kerja, tak baca lagi. Belum submit. Okay, selamat. Pasal belum. Okay, that's good progress. Thank you for sharing. Sekejap saya buka storyboard di situ. Supposingly, but your group punya case tu exceptional lah. Sebab the company kata dia suruh you all come up with the idea first kan. Now, supposingly, you akan hanya dapat sepatutnya lah. But I'm not saying that you are wrong Ifrah. Sebabnya you dapat arahan daripada company, daripada client you. So you are doing whatever your client ask you to do. That's correct. Okay. Now kalau dalam keadaan yang sebenar, okay. Saya masuk. Kalau ikut yang sebenarnya, you all kena jumpa dengan company dulu and gather all possible possible information yang you nak, yang dia nak, and then baru you boleh buat storyboard. Okay. Now storyboard is actually mana you all combine all the ideas yang you dapat melalui discussion with the company. You kumpulkan semua and then baru you come up with the storyboard. Nak design macam mana, nak bentuk macam mana kan. Tapi dalam case you punya group tu, kalau dia suruh you all buat dulu, then it's fine. Now I would like to share, kalau you all tengok dalam Putra Blast, saya dah ada share tentang storyboard yourself. Okay. Storyboard ni is a stages.
It's a stages dalam apa namanya, dalam apa nama panggil tadi? Website development, okay? Dalam website development ni it's a first you kena tubuh you punya group dulu. Okay? Dah ada group, kalau setengah orang tanya, tak bolehkah aku buat kerja seorang-seorang? Kalau tanya saya, boleh. Sebab tu you all semua kena buat your individual punya assignment kan? Boleh. Tapi kalau you all nak buat untuk satu company, at least carilah kawan-kawan dalam 4 orang. Itu idea yang why saya suruh you all buat group. Ya. Sebab 4 otak lebih bagus daripada 1 otak. Kan? Sekarang kalau you katalah nak buat warna merah macam UPM. UPM ingat warna merah tu dah sempurna dah. Kan? Kali kita orang pun cakap, kalaulah Datin, dia cakap dengan Datin Paduka masa tu, ada fakulti dia bagikan perbezaan. Ini semua orang masuk UPM, masuk fakulti apa je lah. Semua warna merah. Selamat datang Faris. Ya. Tak ke terkedu tengok semua merah, sakit mata. Dulu tak cerita, saya rendering dalam UPM, masuk je ada rendering. Orang tanya, kenapa ada rendering banyak-banyak ni untuk apa? Orang lain, website lain ada rendering, kita orang tengok, kita orang buat lah, dia kata. Saya kata, orang lain buat rendering, katalah masuk website Australia, katakan. Dia ada rendering tau, rendering yang pusing-pusing kan. Dia nak tunjuk lajunya komputer ataupun internet dia. Dah sampai. Yang UPM punya, pusing, rendering, tak keluar gambar. Jadi kita orang cakap dekat Datin masa tu, I was the advisor masa tu. Datin, lagi banyak pusing tu lagi orang makin lama makin gelak kan UPM. Ya Allah, internet dia kurun. Lepaskan siput dulu sampai. Nak katakan lambatnya. So since we give that advice, Datin pun terima, buang rendering ni. Rendering nak tunjuk kita ni lambat internet ke? Internet UPM, ya Allah. Pusing-pusing tak keluar lagi gambar. So saya suruh buat group tu supaya banyak lagi idea. Mungkin you nampak warna merah cantik. Tapi orang lain kata tambahlah warna kelabu, nampak merah kelabu, meletup. Okay? That's the first stage. Second, you kena communicate with the client. Of course. Sebab apa saya suruh you all cari itu? Sebab in the real business, you have to do the same. You kena cari ke business. Istilah orang-orang usahawan, jual diri. Bukanlah jual diri, maknanya pergi market yourself. Kan? Saya budak UPM nak buat website you for free. That's the stages tu. Kemudian bila dah beli, dah dapat, dah beli pula, dah jual diri, itu dah jual company you tu, dia dah dapat, and then you have to sit together and with the company, of course, itu yang stage yang saya anggap minggu ni tu. And then discuss what they want and what you can deliver. Okay. Kemudian stage yang keempat ialah buat storyboard. Okay. Sebelum buat storyboard tu, there is one more step actually. You have to do what you call as brainstorming. Okay. Sekejap. Okay. Stages dia. Pertama tadi saya sebut group formation. Okay. Yang kedua, siapa masuk? Company hunting. Okay. Kemudian the information gathering. Ini yang you all kena jumpa company tu. Bila sebut information gathering ni, termasuklah you all tanya untuk company, untuk you all semua, saya sedia ingat, welcome MWK. Saya nak kena ingatkan, you all kena tanya juga tentang gambar. Okay.
Okay, gambar ke video ke, you have to mention this to the company. Okay, kadang-kadang dia bagi gambar yang 30 tahun lepas. Tak ada 30. 10 tahun lepas pun dah cukup lah. 5 tahun lepas pun, ya Allah. Hai. Gambar hitam kelabu. Hitam putih tak apa, ni hitam kelabu gambar. Please. Nowadays people are very particular. When I say people, meaning audience you. Ya. Dia nak tengok kalau gambar tu boleh gambar macam cerita KFC, iklan KFC katakan. You all nampak ayam tu, pernah ke pergi reality, you pergi tengok KFC, ayam ILK, okay? Pernah ke tengok ayam KFC, di KFC chicken tu is really lah ada berasap tu bila keluar. Pernah ke? Tak pernah. Saya dalam seumur hidup saya dah tua ni, tak pernah lah, dah 30 lebih lah kan. 30 lebih menampak bulu kan. Tak pernah menampak ayam KFC tu tak makan keluar asap tu. Wah, tak pernah. Ataupun Pizza Hut kan. Pernah kan you all beli pizza, tarik pizza tu, dia punya apa, cheese tu meleleh-leleh tu. Pernah nampak? Dah tipu je tu. Itu orang marketing je tu. So those features, those impression that they give in the picture tu very important. That is part of marketing skill. So please make sure when you gather the information, the third stage ni, kena make sure, yang they give you, provide you pictures and everything. And you have the right to say to them, gambar ni tak cantik. Sebabnya, contoh last semester, one of the group buat untuk La Apprenti. Minta, bagi gambar. Saya tengok, saya pun nak pingsan. Saya kata chicken pie tu saya rasa, ya Allah, sedih saya tengok. Chicken pie yang 20 tahun lepas agaknya dia letak gambar. So you have the right. Because if you ask the picture, they give all pictures and whatsoever. You can say to them, this picture is not good. Can you please retake using your phone sekarang? Takkanlah telefon sekarang. Siapa pakai 3310? Sekarang ada orang pakai 3310. Tak ada. Mak saya pun pakai Vivo. Lepas dia tengok anak tu semua handphone. Kenapa handphone mak macam ni? Dia tanya kat saya. Alah, mak aku nak telefon baru punya. Kan? So, if you have the features yang boleh, masa tu you cakap. Okay? Information gathering. And after this is where you come up with, sebelum tu brainstorming. Ada satu lagi, saya lupa nak tulis dalam note. Brainstorming. Brainstorming ni, bila you dah dapat all the information, you dah ada semua dalam tangan you. You kena duduk 4 orang you, 5 orang you, duduk ataupun buat online discussion. Guru, guys, macam mana kita nak buat? Apa warna, apa ni, bincang. Dan this brainstorming is a stage which is very crucial. Sebab dengan itulah baru you all semua dapat list down. Brainstorming ni is list anything yang you nak. Katalah dalam kumpulan Ifrah, siapa lagi kumpulan you, Ifrah? Atikah. So siapalah? Katalah saya okey. So orang bagi idea, so all the ideas must be write down. CEO kena buat kerja. Ataupun design manager. Kena tulis apa semua. Okay? You can write it dalam words ataupun dalam PowerPoint punya tulisan. Tulis. Ataupun catat. Sekarang semua online kan, tak payah pakai pen. Catat dalam words ataupun you punya any other program. And that thing must be shared online dengan kawan-kawannya tadi tu. So elok juga COVID ni, kalau tidak student buat discussion, saya pun buat discussion tak guna whiteboard. Whiteboard tu
Kalau whiteboard di Australia tu bolehlah di print screen, tekan ni keluar semua orang dapat. Kalau whiteboard di Malaysia, tu ada kuih mak. So nenek kebayan keluar. Tak ada orang ternampak mak. Okay. So you have to list down everything. Okay. That is brainstorming. And after brainstorming ni bahasa Melayu dia sumbang saran. Saya pun tak tahu macam mana jadi sumbang saran. Bahasa Melayu dia sumbang saran. Sesi sumbang saran. Bukan sunbank pula. Astagfirullah. Sumbang saran. Sesi sumbang saran tu is a brainstorming session. It's very crucial. And during brainstorming ni jangan nak kata kawan you salah, you salah, aku betul. Tak ada. All ideas is correct. Ya. Dia nak kata letaklah elemen ada music dalam website ni. Salah ke? Tak salah. Nak buat macam mana, that is second idea. Okay. During sumbang saran. Brainstorming lah saya sebut. Bahasa Melayu pelik pula dengar. Waktu brainstorming ni, any ideas is correct. Katalah CEO yang buat discussion, CEO tak boleh kata, idea kau ni berepek dah, apa tiba-tiba nak ada muzik dalam website ni, kau ni gila ke apa? Ada ahli boleh kata kat CEO, engkau yang gila woi, Dr. Farid kata semua orang boleh bercakap. Okay. So this is very crucial. Sebab whatever come across your mind might not come across your friend mind. Kalau semua otak sama je kan, dah jadi robot pula manusia ni kan. So apa yang you ada idea you mungkin tak sama dengan kawan you. So everything have to put in one plate. Kata orang putih lah. Maksudnya letakkan dalam whiteboard macam saya tulis ni, semua ada tulis. Okay. And selepas daripada itu, then you come up with the storyboard. Lepas daripada storyboard ni, storyboard tu sebab apa penting? Sebab you nak nampak ada aturan. Okay, first page apa? I was saying that websites ada S sebabnya dia ada banyak sites. Kalau lepas ni tulislah English, jangan tulis web tak ada S. Ada S tu sebabnya dia banyak sesawang dia. Macam rumah saya tak ada sawang kot. Ada kat dapur semalam saya nampak bebel. Sawang tu satu. Sawang labah-labah dekat apa ni, dekat rumah tu kan. The website tu. Kalau you banyak kat rumah you, kita panggil website. Sarang pula. Laman sesawang. Bahasa Melayu website is laman sesawang. Janganlah orang dalam fakulti pun ada kata, ya ke Abang Farid, Dr. Farid, ya ke laman sesawang. Laman web je lah kita duduk. Saya bukan pejuang bahasa, tapi kalau ada nama bahasa tu laman sesawang, guna je. Bahasa bunda kan. Okay. Then come up with a storyboard supaya you boleh tengok apa each page 1 is talking about what. Page 2 talking about what. Okay. So that is why it is very crucial. Storyboard ni. Dia menceritakan. Betul macam Ifrahnya group buat. Kalau dah buat dalam minggu ni, tunjuk kat dia. Ini kita orang punya idea. At this stage, you belum lagi buat website tu in the real. Selepas daripada storyboard ni, you all boleh develop sama-sama. So the next stage after 5, developing the website. Lepas tu nanti baru saya tambah nombor 7 apa nanti kemudian lah. Okay, but this one are the things that you have to complete. InsyaAllah by next week mesti dah start to develop the website. Okay. Okay, good for the progress. Ada
Boleh Ifra eh? So kalau boleh semua orang discuss on this in the group. Okay. Okay. Ada group lain? 3 group kan dalam ni kan? Bukan? Ada satu lagi kan? Okay. Satu lagi group. How is your progress? Thank you Ifra. Ada anything else? Group mana satu lagi? Ya Nisa. Dengar ke? Okay. Untuk grup kita orang, Ya saya. hari Sabtu hari tu ada kita orang punya ahli grup yang dah jumpa company tu. Oh, okay, good. Good. And then? Lepas tu dia orang tanya pasal yang Hasan tanya tadi, pasal e-commerce. So, kalau boleh dah memang boleh order dekat website, lepas tu bayar terus. Okay, tak apa. Jawapan dia masih sama. You boleh adakan features tersebut and pembayaran tu yang you can offer at the moment is pembayaran, maknanya order tu terus ke WhatsApp dia contoh. Ataupun order tu terus kepada, I would suggest WhatsApp lah dia. Sebab kalau you ada features e-commerce tu dalam you punya company, you punya website, ada pembayaran daripada company itu kepada, there is nothing free about e-commerce punya features. Cakap kat dia punya tu. Sebab company tersebut kena bayar. Sebab tu ada credit card saya sebut tadi tu. Mungkin pembayaran ni taklah banyak. Tapi ada pembayaran. And I don't want you guys to terlibat dengan pembayaran. Nanti complicated nanti. Cuma you all kata, yes, we can put the features there. Tapi selepas benda tu, kena consult dengan Dr. Farid. Apa yang saya akan consult dengan mereka, I have to tell them that you have to make a payment to them. Saya tak nak student yang terlibat dengan pembayaran. Nanti kan tiba-tiba you all punya company, you all punya group lah yang masalah ni. Okay? Untuk letakkan features tu, yes kan? Jawapannya boleh tidak? Boleh. Tapi ada pembayaran. Nanti sekarang dia kata, tadi kata percuma. Itu saya tak nak terlibat tu. Tak nak you all terlibat dalam kes tu. Sebab our project ni, you all janji kat diorang, walaupun value dia RM3,500, your consultation program ni is RM3,500. Tapi kalau tiba ada kos tambahan tu, nanti kan dia kata, UPM tipu lah. Kata tadi percuma, tiba-tiba kami kena bayar. Saya tak nak tersebut. Nanti you all kena take responsibility. So that was the reason why, kalau dia tanya nak ada features tu boleh. Tapi nanti consult dengan Dr. Farid. Okay. So, maksudnya nanti, apa dia tu? Sila? maksudnya nanti bila semua dah settle, kita orang suruh dia contact doktor ke macam mana? Kalau dalam you all tengok dalam lab manual, you all punya stage ni sampai you all ajar dia guna website. Okay. Selepas daripada itu, kalau you all tengok ada satu kotak biru dalam you punya laman web, dalam you punya web manual, web manual pula aku ni. Amali manual, lab manual. Betul lah. Ada saya tulis itu, what are the collaboration antara UPM, saya dengan company tersebut. Antaranya ialah, saya have to consult them, macam mana nak ada features web, features e-commerce. Okay. So that is my responsibility pula. Dr. Farid nak bagi percuma ke tidak selepas tu, saya bagi percuma lah. Dekan kata, kau siapa untuk bagi charge dia orang? Orang tak kenal pun kau. Kata. Ayat dekan kepada saya. Okay, boleh? So you get all the information daripada company dah? Dah. Okay, bagus. So dah start buat storyboard? Kita orang dah bincang tapi hold sebab nak tanya doktor yang pasal e-commerce ni lah. Okay. Good. So again, kalau orang tanya pasal features e-commerce tu, boleh ada. Boleh. Kalau you all main dengan Wix.com, play around with Wix.com, there are features, ada tulis. Kalau you all dah main, you all patut tahu, bila tekan je dekat dia punya tu, include that, ting dia keluar. Your credit card detail. Itu yang kes seterusnya lah.
Tapi kalau alternately, you boleh adakan dia untuk orang start ordering online. Boleh. Ordering online, dia just buat order. So kalau orang buat order, macam sepupu saya bawa hantar aiskrim Malaysia. Aiskrim Malaysia tahu aiskrim Malaysia? Yang panjang tu. Saya dulu beli 10 sen kat nenek saya. Nenek saya minta bayaran 10 sen. Dia jual 10 sen kena bayar. Sekarang RM1.20. Ya Allah. Budak-budak tu jual. Jadi saya bagi advice kat dia, orang boleh buat order kat dia dalam Instagram. Contohnya kalau Instagram you can idea anak buah saya. Anak buah saya dia jual donat. Tapi takkan budak kecil nak buat handle macam mana kan? So saya kata boleh buat ordering. Ordering means apa nama mak saya buat COD. Cash on delivery. Boleh tak? Boleh. Meaning you tak ada ambil payment lagi tau. Tapi you dah ada startkan all the features of commerce tu dah ada dah. And I want to remind you, salah satu features yang saya tengok untuk bagi markah, kalau ada ciri-ciri keusahawanan dalam you punya website. And this is part of it lah. Kalau tak ada elemen nak mengintrokan pembayaran ataupun ordering ni tak ada, maknanya you all just macam tu saja. Markah kuranglah sikit website you nanti. Just inform benda ni. Saya akan share, insyaAllah esok saya akan share the updated version of what pemarkahan saya dalam website you all. So that is one of the features. Kalau website tu just nak iklan je, dia like the stages Professor Hanson Calvinum dalam buku biru saya tunjuk minggu lepas tu, the other week. The stages of website evolution, website itself, dia mesti daripada just information given, dia bagi information dia must evolve kepada the second stage is interaction session. Maknanya website tu daripada dia bercakap seorang-seorang, dia kena the second stage dia mesti ada interaction. There must be interaction, meaning for instance dalam website you can post question. You can email the company. If you have that stage, this is just the second stage of website. Meaning there is an interaction. Okay? Macam saya mengajar. If I just teach and without asking you to give any question, any sharing, that is one-way traffic. And I am not doing interactive lecturing. If student give some input, you all bagi input kat saya ni, this is interaction, interactive. So same goes with website. Kalau dia just one way traffic, dia je bercerita panjang, tadika bijak ini dia perkenalkan kan. Just one way traffic. Okay? It is not considered as move forward to another stage of evolution, perubahan. Okay? So the third stage is where you can build up the loyalty. Website pun boleh buat loyalty. How to build up the loyalty is by, kita kata by catch them. By catch your audience. Contoh, nak banner mesti ada some element of login. Ini cerita login, meaning for instance, nak senang cerita, Facebook. Berapa ramai kita dalam ni, all of us, go into go into Facebook, log in and never log out. Majority kot, saya pun tak log out. Especially if I use my laptop. But if guna CC punya tu, please log out. Nanti kau orang baca semua orang. But the idea of Facebook to have login is to catch your loyalty. Bila you dah log in, you dah loyal kepada dia. And this build up loyalty features dalam internet is an element of a very good website. So in your case for the company, if you have some elements of they have to, katalah nak buat ni, you all kena register as a member for the website, katakan.
ataupun nak buat transaction ordering, you have to register with us some of your detail. Now you catch the customer detail ni is part of loyalty. Macam you all kata nak buat ordering kan. Bila dia nak buat ordering, dia terpaksa letak nama kan. Dia terpaksa letak address dia. Dia terpaksa letak contact number. Kalau you tak ada contact number macam semalam, 2 hari lepas. Ada orang nak hantar ayam kat rumah saya. Mak saya mengelabang, kau beli ayam buat apa? Dia tak ada beli. Saya tak bersalah. Ada orang nak hantar ayam. 2 ekor. Saya keluar. Abang tak pernah order apa ni cakap. Saya consult dia orang, ada lah kat atas ni. Saya bagi tahu, ada ni. Tapi the thing is, dia tak minta nombor telefon orang. So when you don't have the mobile, saya kata, telefonlah orang yang order ni, apa? Tanya abang. Dia tak ada features. Now, those features yang bila you all dapat capture, nama pelanggan, detail dia, inclusive of, katalah email ataupun number phone, you dah ada satu data, saya cerita semalam pasal data kan, data yang you dah ada knowledge tentang who is your customer. And this data is a customer relationship management punya data. You lah kena ada repository, satu set of pengguna you. And this is a very valuable thing in business. And nanti dalam minggu yang akan datang ataupun next 3 weeks, I will tell you about customer relationship management. Your customer is very valuable. Once they buy from you, you have to keep their record forever. Sebab to retain a customer is much more easier than to bring in a new customer. Kan? Nak cari orang baru meniaga kan, nak kena terang balik. Kami ni di UPM buat ni. Kan payah. Tapi kalau orang dah tahu, oh UPM, oh okey. UPM, alumni pun tak ada lagi data set lagi. Untuk kutuk universiti sendiri. Kan? Alumni habis dia buat tahu alumni tu, data tak ada. That is not a very good thing. Okay, boleh So about the features again, to have those element of e-commerce is a very good thing. Alright, any other question? Good job for your group, Nisa. Okay, keep it up. Okay, ada apa-apa soalan? Okay. So what is next for your CIP? Okay. So I hope that everyone will start to do their storyboard. Minggu ni sampai our next lab. Boleh tak saya nak minta izin minggu depan ataupun bila punya semester break tu kita buat jugalah session online, boleh tak? Oh, boleh tak? Doktor, kami nak berehat. Janganlah, korang mau berehat juga kat rumah sekarang kan. I was thinking about that. Sebabnya we do have some lab yang kita tertinggal, so consider that as a kelas ganti. So we will continue every week, we will meet like this. Boleh? Tak nak, saya nak buat kuih. Hari sama ke macam mana doktor? Apa dia tu? Hari sama ke macam mana? Terpulang pada jual lah. Kalau nak buat hari ni ataupun nak buat hari esok sekali dengan semua ada grup pun boleh juga. Saya serah kepada you all. Saya pun perlu manusia untuk bercakap. Takkan cakap dengan mak saya pun pening kepala dia kan. Cik bercakap dengan dia je kan. Okay? I let you guys decide sama ada nak buat satu session je. Bila cuti minggu depan kan? Kan patutnya kan semester break kan? Pasal ada universities this week. Saya cakap dengan Abang Gomisang, anak abang cuti, kau bekerja dia tu. Ya bang, UPM lain daripada universiti lain sikit. UUM dah start cuti this week. So hopefully next week we can still carry on. So perhaps we can discuss about how you want to prepare everything. Okay, boleh? Okay, the next topic that I want to discuss petang ni ialah your progress on your own website. Siapa yang dah mula buat untuk website dia? Siapa yang belum? Resume ke apa tu? Ya resume tu. Oh.
Oh. Dah buat belum? Dia dah pilih template je lah. Bagus Kamal betul terang dengan saya. Bagus juga. Okay, yang lain macam mana? Macam ni lah. Sama dengan kami. Apa dia tu? Apa ni Zak? Sama, baru tengok-tengok template. Saya tak nak tengok-tengok template je. So betul. Atikah selalu senyum angguk-angguk. Okey, macam ni. Saya rasa majoriti ramai tak buat lagi kan. Mengakulah. Ini pun nak buat. Tak ada nak rotan pun, jangan risau. Cuma kalau dalam kelas, saya akan suruh you all semua buka seorang-seorang ni. Buka you all punya account, saya nak tengok. Kan? Tapi kalau online ni, macam ya Allah, Dr. Farid ni zalimnya suruh kami semua share, setiap seorang share kan. Zalim aku ni kajak giang. Tak apa, I have my trust to you. But then, boleh tak kita sama-sama buat minggu ni sampai the next session? The next lab, I want to see each one of you. At least setiap seorang share dia punya depan je. Next week, bukan minggu ni. Next week, sebab saya tahu ramai yang tak buat lagi ni. Nisa terus hilang dah. Sebabnya, I have the reason why I ask you to play around. Okay? Sebab bila you start buat tu, baru you tahu what are features boleh. Ya, kalau we have the lab session in person ni tadi, dalam lab food cyber, saya tak jawab soalan you all tadi tu, yang pasal e-commerce tu. I won't answer. Why? Because you will know the answer once you play around with your own account. Tapi saya consider saya jawab tadi ni sebabnya this is an online session. I have to be considerate. Saya tak boleh berlaku zalim tu doktor ni tak nak jawab. Kan orang kutuk Dr. Farid tu tak nak jawab soalan. Tapi sebenarnya because this is a lab. When it is lab, you have to do it, then you will know. So can we all agree next week, I want to see at least, jangan template je lah, jangan pilih template je. Dah ada tulis. Website tu nama you dah ada dapat. Ada features dah tukar. Gambar janganlah tukar, janganlah gambar orang tu. Your own picture dah ada kat depan tu. Boleh tak? Kita janji sama diri kita semua, kita semua, we try to do our best sampai next Wednesday, at least to do something on our website. Boleh? At least dah tukar nama belakang tu, dah ada dah website. Sebab kita nak bagi tahu orang kampung. Bagi orang kampung, aku dah ada website. Cik Azwani nak cerita macam makcik dia. Ni lah website Wani. Nak cerita benda macam ni. Okay? So, can we agree on that? Boleh? Doktor. Boleh. Ya saya. Ya Mirul. Nak resume ke website e-resume ke yang website design? E-resume tu. Resume. Portfolio masing-masing. Kita panggil tu online portfolio lah, student portfolio. E-resume lah. Boleh? Boleh? Pasal diri awak je. Gambar, itu sebab saya suruh play around. Sebabnya when you talk about pictures, saya bagi tahu lah, sebab this is online session kan, I have to be considerate. Gambar, who in this group yang don't have any pictures on their Facebook? Facebook dia tak ada gambar langsung gambar dia. Ada tak? Ataupun Facebook dia gambar orang lain. Ni bahaya. Gambar Facebook dia gambar orang lain. Itu memang kena pukul dengan aku tu. Okay? If you have, Wix allow you to borrow pictures from your own Facebook. Okay? So kalau tak buat, tak tahu. Tapi saya beritahu lah ni. You can just ambil gambar daripada Facebook you, 1-2 je letak dalam website you. Done. Wix.com allow us to take pictures. Katalah your company nanti. Company you tak ada apa-apa, tapi Instagram dia ada. You can also take pictures from Instagram. Okay. So kalau boleh minggu depan saya nak tengoklah website yang dah ada gambar you all. Alright. Good question Mirul. Terima kasih. Ada soalan lain? Tak ada. So I will saya tadi janji nak habiskan. Okay. Satu je lah I won't check your Google Digital Garage. Cuma saya ada tak isu apa-apa nak tanya pasal how to register as Google Digital Garage tu?
Siapa dah tengok video? My video Dah. about DG tu kan? Orang tua pakai baju Melayu untuk sedar diri tu. Okay. Okay. Google Digital Garage ni is in short, it will help you to get certification. Apa guna certification tu? Untuk sell yourself, untuk jual diri. Orang usahawan kata jual diri. Yeah. How to promote you. Once you done that 26, dia ada 26 lesson ataupun 26 modul. My request is sampai minggu depan, kalau boleh, everyone complete sampai lesson 5. Sebab apa doktor ni only 5? Sebab kalau saya tak letak due macam ni, bukan you all je lah, saya pun. If I don't put any due, saya akan berada di awang-awangan, tak buat kerja pun. Okay. Sebab if I put you 5 lesson now, there is possibility untuk you habiskan lagi 20 lesson tu sebelum habis semester. Itu yang saya nak. Sebab habis semester ni saya nak semua orang ni dah Google certified. Boleh bangga tak? Tun Mahathir kata boleh bangga tapi asal kita sedar. Sebab kalau bangga saja berdosa. Kan? Tun Mahathir kata boleh bangga. You can be proud of yourself, proud of our country, but then you have to realize, you have to turn down it. Kalau tidak nanti dah ada takbur pula. Okay? So please, this week until next Wednesday, the deadline I give to all, esok pun saya akan cakap dalam grup yang sama, sampai lesson number 5. Google Digital Garage ni kalau you tengah buat tertipu nak pergi tandas, boleh pause. Ya, lepas tu kan keluar bilik lain, alamak suruh pergi beli kuih. Pergilah. Malam ke nak tidur kan baru you buka balik. Boleh. Because Google Digital Garage is a real online learning process. Ini yang the beauty of Google Digital Garage. Macam saya ni, saya habis sekarang, kalau saya tak nak sambung. Itu UPM online learning process. Kalau Google Digital Garage, they have the video. You can watch. Doktor kalau Sami tak nak tengok video tu boleh? Boleh. Skip lah. Try quiz tu. Kalau betul, betul. Tapi you tak learn lah. This is a self-student centered learning actually. Ya, saya tak tahu. Komputer tahu tak awak tu? Komputer tahulah. Tapi orang lain tahu tak? Yang dia orang tahu, aku dah complete 5 lesson. Bila lo complete 5 lesson, every lesson you complete, dia bagi you 1 bintang kejora. Bagus anak murid saya bagi 1 bintang. Saya kata tu. Saya tak ada bintang nak bagi. Kat you all. Kalau dalam kelas adalah saya boleh bagi barang. Kan? So Google is like that. So please make sure that you start doing it. Dia peribahasa Confucius. Confucius bagi ni, every journey starts with the first step. Itu Confucius cakap tu. You have to start somewhere. Kalau register pun belum, habis kan tu cepat register. Kalau belum buka video saya tu lagi, lepas bukalah introduction to Google Digital Garage tu. Okay, it's for your own good. It's not for me. Apa saya buat ni is for your own good. Saya you all tak buat pun, tak ada buat apa pun. UPM kan peduli pun. Dia tak tahu apa Google Digital Garage tu. Okay. So please do it. And on regards to this Google Digital Garage, saya program buat. Doktor apa nak buat lagi? Just suka hati aku lah nak buat. Sebabnya saya pun dalam learning curve. Sebab if I don't do it together with you guys, katalah ada features bertukar. Saya tak tahu. So bila saya buat sama-sama dengan you all, if I can finish it sampai sampai lesson 5 hari Rabu depan, kalau you all tak siap, saya bolehlah marah kan. Kalau saya pun tak boleh buat sampai lesson number 5, then why I want to scold you guys? So I will start doing that this week juga. So please we do it together. Okay. Ada saya dah cover on GDG, SIP. Ada soalan lain sebelum saya pendekkan cerita tentang Alibaba? Ada? Tak ada. Okay, saya akan share dalam Facebook page nanti.
kalau Google Digital Garage, they cover everything tentang internet punya marketing. Inclusive of everything. If you watch my video, I was saying that Google are very generous in knowledge sharing. They would love to share everything with people all over the world. And it is their responsibility. They consider that. Tapi dalam Alibaba.com ni, the training is for you to sell things. Because you have to know how to sell things, not just simply sell. Okay. Saya tak nak cerita lebih, cuma saya nak ceritakan who is this Jack Ma? Jack Ma ni, siapa kenal Jack Ma? Kenal tak tahu? Jack Ma is the owner of Alibaba. Dulu saya pun ingat Alibaba ni is a Malaysian company because Alibaba, we thought that Alibaba ni cerita di Malaysia je. Alibaba Bujang Lapuk, itu kan. We thought it's a Malaysian owned, but it's not. I asked this question to the trainer. Saya certified trainer for Alibaba.com. Pergi kursus seminggu waktu cuti. Tapi kerajaan bayar, tak apalah kan. I asked my friend Mr. Steven. I said he is the lead trainer daripada China sini. Why you guys use Alibaba? Dia kata, Farid, you thought only your country have this story? Dia kata. Begitulah pemikiran saya, pencerahan. Kita ingat Alibaba pun masih Malaysia je. Dia kata, that is the story of 1001 thief. Everyone know about this story. Cerita saudagar, cerita Piramli tu. 1001, 1001 pencuri tu. 1001 malam. Now, the idea is Jack Ma, during the flu, swine flu ke, bird flu di Hong Kong, di China, way back 2003, 1998, around that. It's almost the same like what we're having now, COVID. Okay, beberapa hari lepas Malaysia mengisytiharkan Grab punya all the riders are pejuang kan. It's the same thing happened during that time di China dan Hong Kong. Nobody dares to go out from house. Cerita bird flu ni lagi menakutkan sebenarnya. But we don't face it in Malaysia. Di China orang mati keluar mati because of the bird flu. But there is only one person. If you baca cerita pasal Jack Ma ni, he'll be rejected all over place. Dia macam Mr. Bean. Dia curse. Whatever he do, semua fail. But the spirit of him to move around, to move on in life is very high. This is the ciri-ciri seorang usahawan. Dia jatuh pun dia bangun balik. But during that time, he and his team, especially him lah, is the only group that dare to die for the people. Menteri Cina pun tak sanggup nak buat. Dia sanggup. What he did was, people cannot go out. People need toilet paper. People need food. People need all the groceries. So what he said to his team, let's serve our people. Dia masa tu dia tak fikir buat duit tau. Pasal dia dah kena reject. KFC minta kerja KFC pun KFC buang dia. Pasal tak tahulah sian dia kan. But because of this situation, dia masuk dalam online, dia kata, I'm willing to buy and deliver from door to door. And he did it. And the first week that he did that, cerita tersebar. Kita panggil ni word of mouth in marketing. Si Jack Ma sanggup beli apa-apa. People don't dare to go out. Sekarang ni orang semua suka. Orang kata jangan rentas daerah pun dia rentasnya kan. Orang Kelang datang Gombak siap bunuh dia. Kan? Kelang janganlah sibuk-sibuk datang Gombak. Duduk kat Kelang tu. Contohlah. Tapi Jack Ma, what he did was, semua orang takut and the ordering, dia dapat melalui website biasa. Dia buat website biasa, they got
thousands and thousands of ordering. And from there, dia buat and he fulfill all the requirement. I want 3 pack of toilet papers. Dia pergi beli sendiri. Yeah, I don't have the picture, but I will share with you guys. I promise that I will share that in the Facebook. Dia dengan dia punya mask, dia go out beli and hantar kat rumah orang. And this news spread out, and within a month, bank tak nak terima lagi dah. Sebab pembayaran dia kata bank sendiri. Maknanya online transaction ke bank. Sebab bank said that your transaction are too high. Sebulan ni. Yalah, orang semua tak nak keluar. Macam kita ni gani keluar lagi kan. Nobody dares to go out. And within a month, bank called him. Bank said that we cannot accept anymore. Because your transaction is outstanding. Tinggi lah orang beli bayar. Kalau prepayment kan. And then what they suggest to Jack Ma, you need to come up with one company that can accept all this money. Nampak ni cerita dia ni. Dia tak tahu. Dia memang bodoh sungguh Jack Ma ni. Sebab tu kena reject. Sebab apa dia buat semua kena reject. But he learned from this experience. And then they come up with Alipay. Dia daripada Alibaba.com tu, dia punya website tu, kemudian dia come up with Alipay. Ni cerita ringkas dia lah Okay. Alipay ni is where people can dump money into the company. E-wallet sekarang lah. Touch and Go, apa lagi? Shopee, apa semua tu lah. So the first, PayPal pun kalah masa tu. It's like a PayPal. Okay. So the bank said you have to create a company like PayPal so that all the money can be just go dump into your financial ataupun company duit. And he did that. And starting from there, boom. Alipay sekarang touch and go you. Saya cerita dengan ada orang, dia tu 40% of the market share owned by Touch 'n Go, owned by Alipay. Sebab Jack Ma ni cerdik. Dan lepas tu dia cerdik lah kan. Sebab dia dah experience the worst. People always become better when they experience the worst. So Jack Ma is very clever. Dia beli saham Touch 'n Go Malaysia. Tapi takkan dia letak Alipay. Dia letaklah e-wallet Touch 'n Go. You see? And I did ask this question because my friend Mr. Steven from China tu ditunjuklah map. World map. Dia kata, what is our progress, our projection for the future, for Alipay? Suatu dunia tu penuh Alipay. Saya cakap kat dia, Mr. Steven, I think people hate me because of that. I reckon that you want to invade the whole world with Alipay. Yeah, I'm not saying that, I just show that. Betul lah, betul kawan saya tu. Yeah. So what I'm trying to tell you guys is, like now, Alipay are very progressive, working in Africa. People laugh at them. People laugh at Alibaba. Why you guys want to go to Rwanda? Sekarang dia buat kerja di Rwanda. But Jack Ma punya projection, bila orang tak nak keluar, dia keluar. People don't want to market in Africa. He said that there must be a reason why God created Africa. Dia dah pergi dah. Menggelabar semua. PayPal semua sekarang want to go to Rwanda. But he already make a market niche there. They are also human being. They want to buy something from other places in the world. They have the money. Yeah. So these are some of the idea of why I want to introduce you Alibaba. Yeah. If Google Digital Garage teach you the concept, the idea of the whole internet marketing, internet kind of things, yeah. But Alibaba will show you the way of doing transaction, buying, selling. Itu bezanya. Google Digital Garage, you will learn about all the concept thing. But
Alibaba.com will teach you how to do business. Sebab tu dalam Alibaba punya exam, English dia tunggang langgang. Saya komen lah, saya mulut bebel ke saya. I comment to Mr. Sif, the head trainer. Hey, why your English is so worse? Don't care. We want money, dia kata. Kalau dia tengok Alibaba, English pun tak apa. We don't care, we want money. Betul tak? So that is two concept of internet existing today that I want you to experience. InsyaAllah minggu depan saya akan suruh setiap seorang you all register Alibaba.com. We will do it together. What's the beauty? You will know when you register. Oh, nanti cakap, pasal tu lah gambar dalam Lazada macam ni, macam tu. There is a reason. The pictures in Lazada keluar ada yang blinking, ada yang 1, ada yang 5. Why? Because that is the skill of selling and buying. That you won't learn dalam nota saya pun tak ada. That is the real world punya business where you get all these skills. Okay? Boleh? Okay. Ada question? I've done for today. Ada soalan? Okay. If there is none, saya janji nak habiskan dalam satu session je. So I think that's all for today. Engkau ada soalan? Saya round table jap. Grup ni kecil, boleh saya round table? Engkau? Are you there? Gambar akan main gitar. Okay. Okay, tak apa. Yifrah ada soalan? Tak ada? Ada, okay. Amirul? All good, eh? Okay, Alright. Aruni, you have any question? No, Doctor. Everything right? No. Yeah, everything right. Okay, good. Yeah, Faris, Doctor. melimau sehat? Tak ada. Okay. Okay. Melimau awak ke Emirul lah? Hasan. Hasan, okay. Oh, panggil Hasan. Oh, aku panggil kau Amirul, kau diam je. Hasan panggil, okay. Aku panggil dia Amirul ni. Cakaplah Hasan. Okay, Hasan. Husin di mana? Okay, alright. Okay, Weki, how are you? I'm fine, Doctor. Any question? Sebab next week saya ada itu food safety training punya course. Oh, I see. So mungkin tak boleh join class. Okay, but make sure you watch the video after that, okay? Okay. Alright, okay. Thank you, Kamal? Doctor. Okey teh. Johan. Semua apa-apa WhatsApp saya, jangan risau. Good reminder boleh. meetings. Bagus. Okay, Syuhaida. Syuhaida macam muka sedih je. Boyfriend tak message ke hari ni? Tak ada soalan. Tak ada semua okey Okey. Okey, Karina. Saya tak dengar. Tak ada. Okey, Tak semua ada okey. Lansi awak pun awak warna merah. Kamu kawan ni. Okey, Atika. Tak ada soalan, Doktor. Semua okey Okey. Yasira. Okey, Doktor. Tudung cantik. Gelabah dia cari tudung. Saya suruh cari tudung tadi. Okey, Wani. Tak ada, Doktor. Semua okey Okey. Hari ni masak apa? Hari ni saya tak masak, beli. Tak masak? Diet ke? Tak, beli. Oh, beli. Okey. Okey, alright. Okay, Nisa? Tak ada, Doktor. Yeah, so alhamdulillah. Thanks for coming for this session. InsyaAllah, I pray for everyone's safety. And make sure that you do your task that I just mentioned on the weeks dan juga Google Digital Garas especially. So all the best, stay safe. The numbers of cases is increasing. Sian Dr. Syam ni cakap nak nangis dah. So please keep yourself safe first, then only bother about your family members and everything to stay safe. Okay, love yourself. How you want to love other people if you don't love yourself? Oh gila, Dr. Farid berfalsafah petang ni. Okay, alright. Itu saja daripada saya. Okay, Assalamualaikum and do take care. Bye. Send regards to your family. Okay, bye-bye.
Thank you, Doktor. Welcome. Thank you, Doktor. Sama-sama. Thank you, Doktor. Sama.